perjuangan yang mana kita akan berjuang seterusnya. Mulai saat hari ini, daripada mesyuarat yang pertama ini, kita akan lancarkan gerakan untuk merampas kembali kampung kita daripada Pakatan Rakyat kembali kepada Barisan Nasional UMNO khususnya. Sebelum itu saya ucapkan salam kepada daripada Tuan Haji Insinyur Haji Kamaruzzaman Johari. Saya baru balik dari majlis dia melancarkan majlis bersama pemimpin, yang mana dalam majlis ini tadi dia telah menyerahkan dana-dana, bantuan-bantuan, pinjaman tekun, bantuan beg sekolah, bantuan beras. Dan saya kira tadi kalau ikut dari segi jumlah dana itu dalam 300,000. Ini adalah fasa utama daripada Dun Sri Muda yang ketua bahagiannya adalah Haji Kamarudin Johari ini. Fasa pertama bantuan yang diteruskan oleh JJKP daripada Persekutuan. Dan inilah sebenarnya bukti sebenar bahawa Kerajaan Barisan Nasional memang menyediakan segala prasarana pada kita, bangsa Melayu, Cina, India. Kerana apa? Selama 50 tahun Kerajaan Malaysia di bawah UMNO, di bawah Barisan Nasional telah cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan, untuk memberi peluang kepada setiap masyarakat ini, setiap bangsa ini berjaya. Jadi oleh kerana kekalahan yang lepas, yang begitu mengecewakan, begitu menyedihkan, apabila kita kalah, 50 tahun punya usaha untuk memajukan negara telah hilang, telah dilupakan. Ya, Carol, ini taklimat politik kan? Taklimat pelajaran jentera pusat mengundi. Okey. Suara tu kuat lagi. Kuatkan lagi suara. Kuatkan lagi. Saya nak kuat tadi. Tak apa, kuatkan lagi. Kuatkan tu. Kita lihat lepas. Saya merasa bangga dengan kehadiran tuan-tuan generasi muda, generasi tua yang berusaha untuk berjaya, untuk berubahkan kehidupan. Sahabat-sahabat saya yang hatinya baik, yang ada fikir bagaimana kita ini akan terus maju. Sahabat-sahabat yang rezekinya baik, dapat hadir, dapat luangkan masa bersama kita. Jadi matlamat kita bukan untuk 1 hari, 2 hari. Matlamat kita seterusnya bagaimana satu Malaysia itu dapat dilaksanakan. Bagaimana matlamat yang diberikan oleh Najib, satu Malaysia melahirkan bangsa yang berjaya. Tidak kira bangsa dan agama, setiap bangsa dapat melahirkan potensi-potensi ini akan diteruskan. Kalaulah kita kalah ini, tuan-tuan, tak cukup kuat lagi. Kalaulah kita kalah, tuan-tuan, kita akan kehilangan berbagai-bagai kemudahan. Terus pendidikan dari bawah, tadika hingga seterusnya. Tuan-tuan, ini akan kehilangan. Kehilangan ini akan menyusahkan kita. Bangsa Melayu akan tidak puas hati. Bangsa Cina tidak akan puas hati. Bangsa India tidak akan puas hati. Maka kita akan takut nanti satu hari akan bergaduh dan sebagainya. Oleh itu, atas nama UMNO, atas nama Barisan Nasional, kita mesti mempertahankan negara ini untuk menyelamatkan. Okey. Jadi oleh itu, suara kuat. Kuat lagi. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Oleh itu, kita akan buatkan satu strategi bagaimana matlamat ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Satu ayat bagi tahu kepada tuan-tuan
Tuhan tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kaumnya itu mengubahnya sendiri. Oleh itu, setiap bangsa, Melayu, Cina, India, mesti mengamalkan satu matlamat, menjalankan segala usaha, tekun dan sebagainya lainnya. Dan satu perkataan yang perlu kita perjuangkan, meritokrasi, merit, kecemerlangan.Okrasi ini maksudnya apa? Organisasi. Maka setiap orang mesti berusaha untuk menjadi cemerlang pada diri sendiri, pada keluarga, pada bangsa dan negara. Jadi oleh itu saya telah bahagikan pada bahagian untuk permulaan ini. Ada 4 bahagian. Pertama pada Encik Azmi yang telah saya latih jadi penerangan. Tuan kena berusaha bagaimana setiap maklumat itu perlu sampai kepada setiap pengundi. Daripada isu-isu yang sekecil-kecilnya pada isu yang lebih besar antara bangsa. Gunakan segala media massa. Perlukan slide, kita bagi slide. Perlukan kertas edaran, kita akan bagi. Seterusnya bilik gerakan Wandayang mesti berusaha bagaimana bilik gerakan ini hidup 24 jam. Masa kemunculan nanti ketika pengundian akan berlaku, pengundian akan masa mengundi nanti, Tuan Wandayang mesti menghidupkan bilik gerakan ini 24 jam. Kita akan sediakan semua alat tulis, sebagainya, media dan sebagainya untuk persediaan itu. Kemudian Encik Zainuddin, saya latih sebagai perang saraf. Tuan mesti berada pada setiap ceramah mereka. Ceramah pembangkang, pakatan, PAS, Tuan mesti duduk di situ. Dapatkan semua maklumat yang perlu untuk kita lawan mereka semula. Kemudian kenal apa? Dah kenal, memang kenal je ni. Kenal dia tu. Macam mana? Tak, memang perlu, kita perlukan ini. Ini kenal. Kita Okey, jambang lah. seterusnya Encik Yai, komputer ini pun sangat penting. Maklumat-maklumat yang pengundi, pendaftar ini perlu diadakan setepat-tepatnya. Kerana apabila kita gagal untuk menyediakan maklumat yang tepat ini, maka segala strategi yang kita buat pasti akan gagal. Sebab apa? Target kita pada kali ini, bagaimana 1.439 pengundi ini mendapat maklumat yang setepat-tepatnya. Kelemahan Pakatan Pembangkang kita akan sebarkan kepada mereka. Kekuatan satu Malaysia, kekuatan Najib, kekuatan perancangan ekonomi ini perlu kita sokong dan perlu sampai kepada mereka semua. Jadi oleh itu, kepada EJK yang dilantik ini, anda adalah tulang belakang pada tugas kita di kampung ini. Kekalahan kita akan datang akan merosakkan segala perancangan kerajaan untuk memajukan bangsa ini. Jadi oleh itulah kesimpulannya, tuan-tuan kena berusaha keras dan kita target kita akan mendapatkan undi yang maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Keterangan. Saya berterima kasihlah kerana sekali lagi melantik saya selaku ketua penerangan dalam jentera pusat mengundi. Dan kita tahulah yang lepas tu kita kalah kan? Kalah. Ya, tak apa. Sakit ke? Kecewa. Ya. Dan tapi saya punca kita kalah dalam pilihan raya umum yang lepas tu adalah kerana kita tiada senarai pengundi yang terkini. Adakah kali ini kita akan diberi senarai yang terkini? Nah, saya dah dapat maklumat ni. Jadi kita akan bagi sepenuhnya. Dan kita selepas masyarakat akan datang, kita akan letakkan satu persatu. Kita akan kena pasti satu persatu. Siapakah pengundi ini? Umur mereka, mereka di laluan yang pertama, yang kedua ini semua kita akan kaji. Dan kita akan duduk lagi sekali. Dan kita akan mesyuarakan setiap nama itu, potensinya. Ada dia menyokong kita atau mereka menyokong Pakatan.
Kalau mereka menyokong pakatan, apa yang akan dilakukan? Kita akan pertama kita akan jelaskan tentang isu-isu semasa. Kedua, kita akan satu lagi untuk pengetahuan. Baru-baru ni setiap ketua bahagian dalam 150 lebih telah berjumpa dengan Datuk Seri Najib. Dan Haji Kamruzaman Johari ni telah diberi 3 minit sahaja. Dan dia bagi dua perkara saja dia beri. Pertama, isu calon. Yang lepas adalah India, dan kita orang-orang Melayu ni bercerita tentang isu calon. Jadi Kamruzaman ini dia telah berkata 2 saja. Pertama, calon Melayu Islam menjadi calon. Adun dia Kamruzaman Johari, dan Parlimen Saudara Ezam Muhammad Noor. Tuan-tuan kenal Ezam Muhammad Noor? Nah, Tak kenal Cik Simi ya? Tak apa, kita kenalkan calon ni. Tapi masalah pula bagi kalau kita ambil Ezam sebagai calon, kerana beliau bukan anak tempatan. Dan beliau juga tak pernah datang melawat kawasan kita. Jadi kalau kita jadikan dia sebagai calon kita, maka penerimaannya pula bagaimana nanti? Calon Ezam ini, Datuk Seri Najib kata dia akan memilih calon yang boleh menang. Maksudnya menang ini dari segi popular. Yang lepas-lepas calon-calonnya itu berkaliber tapi tidak popular. Dan ini kali ini Ezam akan turun setiap kampung ini untuk ceramah-ceramah kelompok ini, akan menjelaskan tentang isu Anwar. Bagaimana dia akan jelaskan. Tapi masalah bagi kawasan kita ni bukan masalah isu Anwar. Kita tak peduli tentang Anwar. Tapi yang pentingnya masalah tempatan. Masalah kampung kita, parit masih belum lagi dibetulkan, jalan belum ditar lagi, bumbung madrasah kita masih bocor lagi. Jadi itu yang lebih penting. Kenapa kita nak bangunkan, bangkitkan isu nasional? Yang penting isu masalah tempatan, kerana kami di sini, kita orang kampung di sini, itu yang penting bagi kita, bukan hal nasional. Saya setuju dengan Cik Azmi. Pertama kerana kita sudah kalah 3 tahun. Kekalahan 3 tahun ini menunjukkan kelemahan Pakatan Rakyat. Bahawa di kampung ini memang banyak masalah. Kita cakap pasal parit, dia tak selesaikan. Kita cakap pasal sampah, mereka tak selesaikan. Ini oleh itu kita minta pada mereka, rakyat ini, masyarakat ini, pilihlah Barisan Nasional yang banyak duit ni. Yang banyak duit ni pun sekarang ni tak ada duit. Kita minta sikit dana dia bising. Jadi lebih elok kita jadi pembangkang yang tak bagus. Sebabnya kalau kita tegur mereka buat, mereka lah percaya. Kalau kita tak tegur dia tak buat, kita bolehlah hantar mereka. Tapi yang saya nampak dari saya risetkan saya sebelum ni, bukan berisik lah kan. Saya risetkan saya. Setiap kali SPR baru setiap kali SPR tu kan, baru nak buat baiki. Itulah baiki ni lah. Kalau tak terbengkalai macam tu je, macam mana tu? Kita sekarang pembangkang. Kita tak perlu buat apa-apa. Yang perlu buat ini di negara, di tempat lain. Tak, ini isu semasa. Di tempat kita ni. Maksudnya kita sekarang ni pembangkang, bukan pentadbir. Jadi masalah ini kita tak kepada pentadbir. JKKK yang dilantik tidak membuat kerja. Mereka hanya bercakap, tapi tidak tahu melaksanakannya. Yang di sebelah PAS, mereka berkata, aku dapat macam ni duduk pun dah cukup. Dapat bercakap, dapat berceramah, dapat memaki orang, memaki Amun, cukup. Masyarakat longkang, tersumbat, semua ni tak ada yang fikirkan. Dewan yang kita dapat semua tu daripada usaha kita dulu. Sekarang apa yang mereka buat? Tapi kita nak ahli Dewan Undangan Negeri dan ahli parlimen kita daripada kalangan orang kampung kita yang duduk di sini. Nanti tengah malam ada masalah, kita tahu mana kita cari, kita tutup rumah dia. Kita tak maulah pula Ezam ni nanti datangnya dari mana, duduk di Kuala Lumpur nak cari dia di Kuala Lumpur. Shah Alam. Saya tujuh dia pusing 5 minit sampai kampung.